Hadis ini pula. Hadis ini dibaca oleh seorang ulama hadis pada Mesir. Saya tak pastilah. Saya ingat satu hari kalau dia main di Kedah, tuan-tuan bawa dia main masjid satu. Dia hafal semua sunan kitab. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmizi semua dalam dada. Tu pun bila orang tanya dia, ahli muhaddis ada boleh lah sikit-sikit. Walhasil muhaddis tuan-tuan. Hak kita di Malaysia boleh satu dua hadis merok boleh tak mau. Baca pula hadis ini hadis munqati'. Oi, hangpa nak munqati'. Ini mesti alim ni. Allah. Bab tu hangpa jangan cepat sana. Saya pergi dengar ceramah dia. Walaupun dalam bahasa Arab aku faham. Aku ngaji juga orang tak ngaji. Pagi tu dia baca sebuah hadis riwayat Ad-Darimi. Kalau dia seorang syekh, saya yakin dia tak akan baca hadis dhaif. Sebab dia ulama hadis pada Mesir, Syekh Muhammad Ibrahim. Hadis yang dia baca ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis. Tulis. Jilid pertama. Hadis ini hadis ke-14. Dengar hadis ini tuan-tuan. Riwayat Ad-Darimi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Lau bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Yang bermaksud demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah. Tengok Nabi tawabak tuan-tuan. Dia tahu dia muhak milik Allah ni. Allah berkuasa secara mutlak ke atas dirinya. Kalaulah Musa alaihi salam, siapa dia? Ulul azmi. Apa ada kat dia? Kitab Taurat. Kalaulah Musa muncul di kalangan kamu secara tiba-tiba, fattaba'tumuhu, lalu kamu semua ikut dia. Karena dia ulul azmi, dia ada kitab Taurat, itu maksudnya. Wataraktumuni, kamu tinggalkan aku, kamu tak mau lagi pada Muhammad, tak mau lagi mengikut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kata hukum dia tuan-tuan, la dhalaltum an sawa'is sabil, nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Tuan-tuan fikir kan tengok. Kalau lah ni kita ikut lagi Musa pun sesat. Lah kita tak ikut Musa, kita menganuti ajaran, ideologi, fahaman sekularisme, nasionalisme. Ini bukan ajaran Musa. Kalau ikut ajaran Musa pun sesat. Kalau ikut ajaran sekularisme, nasionalisme yang entah main kepada mana ni kita tak tahu apalah hukum yang tak ada. Tambah kat sekularisme memisahkan politik dengan agama, agama suku, politik suku. Siapa cakap macam tu? 3 suku. Kemudian Nabi sambung hadis tu tak pilih. Walau kana hayyan, kalaulah Musa itu hidup, wa adraka nubuwati, sezaman denganku. Apa maksud sezaman denganku? Nabi Muhammad dan Nabi Musa ditakdirkan hidup sezaman. Siapa kena ikut siapa? Lattaba'ani, wajib Musa kena ikut aku. Di sini membuktikan tuan-tuan, kita sebagai umat Islam tidak ada panduan melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk menyokong hadis ni, hadis 15 pula. Kitab Mustika Hadis jilid pertama. Hadis ni Muslim. Dan kalau Syekh dibaca walaupun riwayat Ad-Darimi, saya takkan petikan. Sebab dia Syekh. Ikut terkenal tuan-tuan bidang hadis di Mesir. Umur dia 64 tahun. Saya dah tengok muka dia, orang tak pergi salam buat sana. Kita pun nak salam, kalau nak pegang tengah-tengah orang lain. Kita nak salam yang punya jamno, cium tangan kan. Tangan tu lulus lesen Arab di sini begini hampa share penyayat. Cakap salam boleh tahan kalau dia cium lah tuan-tuan. Kan? Dalam hadis Muslim, kaifa antum idza nazala ibn Maryam fiikum fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis 15. Tuan buka Mustika Hadis jilid pertama. Sini ada pengajian Mustika Hadis tak? Ada.
Bagaimana pula keadaan umatku ketika Isa turun ke alam dunia? Itu maksudnya. Nabi Isa, ulul azmi, ada kitab Injil untuk memerintah, mengurus, mentadbir umatku. Dan Nabi menyambung, dia akan mentadbir, memerintah, mengurus umatku berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnahku. Dia minta ikut dah tentuan Injil. Yang kita hari ini ikut sekularisme, nasionalisme yang semangat tu. Kita akan mempertahankan Putrajaya walaupun tulang kita berkesan. Itu kalau orang PAS cakap tu, tidak kata mengasut tu. Teroris tu. Maksudnya dia cakap semua boleh. Lalat kena chicken pox. Apa dia main kata cacat. Oh, yang kena tangkap tu terkejut aku. Aku pun kan meninggal. Awak nak kerja. Ada juga tenda orang nak kerja pun ada masa main juga dengar. Allahu Akbar. Moga-moga barokah lah kehidupan kita. Barokah ni tuan-tuan maknanya untung di dunia, untung di akhirat. Itu barokah. Satu istilah hanya digunakan pakai dalam Islam saja. Dalam sistem ekonomi Islam ada perkataan barokah. Barokah makna keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Allah bagi kita peluang, ada masa kita main juga jenguk walaupun nak kerja kan. Jadilah nak pengajar. Pergi tuan-tuan main kampus sampai tak mau dengar lah tu. Tak apalah, mungkin tak suka cara saya. Ustaz ni setiap malam dia mengajar. Jangan bisa datang. Tidak. Jadi maknanya di situ disebut begitu jelas menyemutukan pelaksanaan hukuman Allah adalah syirik. Jadi talbiyah yang dilaungkan oleh para jemaah haji perlu dipahami. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Baik soal rezeki, rezeki kita adalah ketentuan Allah. Soal hidup mati adalah ketentuan Allah. Soal undang-undang yang terbaik, undang-undang yang mampu menjamin keselamatan kehidupan kita menjadi sempurna, hanya undang-undang Allah. Itu iman. Lepas kita dah talbiyah tuan-tuan, semua sampai pada malam 9 Zulhijjah jam 8 minit ni saya sampai boleh 20 minit ni. Sampai bunyi Arafah pada malam 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah, rukun haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, haji sahih. Apa tidak berwukuf di Arafah, maka tak sah haji dia, kerana wukuf. Wukuf itu ialah pada tanggal 9 Zulhijjah selepas gelincir matahari. Malam kita sampai, sebab malam esok tengah esok. Bila dah gelincir matahari, kita semua akan mendengar khutbah Arafah macam khutbah Jumaat, 2 khutbah. Habis itu kita semayang Zuhur 4 rakaat, bagi salam naik asar 4 rakaat. Jamak tamam. Apa yang tak timkah lagi ingat elok lah. Esok apa tak kok lah. Wabak ni. Pasal apa kita dianjurkan supaya menjamak, menghimpunkan 2 solat fardu Zuhur dan asar habis tamam? Karena bumi Arafah, bumi yang mustajab doa. Yang mana muslimat ingat ni, kot laki hampa keras kepala tak dengar cakap, masa tu lah 40 doa kita. Ya Allah, ni laki haprak aku ni, semua nak suruh dengar cakap dia, 6 boti 6 kui kan. Hang lembut sikit hati dia, kan. So bini minta, laki pun pergi sama, ya Allah, hang buka lah pintu hati bini aku, bagi aku nikah orang lain kan. Kita siap kan. Di Arafah tuan-tuan, apa dia pengajaran? Arafah adalah satu gambaran padang mahsyar. Firman Allah dalam surah yang kita baca tafsir Al-Mutaffifin itu ayat 6. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari yang mana manusia semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan semesta alam. Masa tu tuan-tuan, tak gembira jali main duduk sebelah tu, ustaz kau buat tak tahu ya. Jangan kata jali, ibu bapa,
anak pinak, saudara marah, semua dah. Masa tu nafsi kita hanya jaga diri kita saja. Tu nak terima tu suratan amal. Jadi Arafah ini gambaran pada masyar. Kita akan dibangkit dan dihidupkan semula buat kali kedua untuk menerima pengadilan kepada Allah. Kata Allah suruh kita pergi Arafah buku. Habis Arafah tuan-tuan pada malam 10 Zulhijjah, lepas tu kita dah doa sampai ke masuk maghrib, kita sembahyang maghrib 3 rakaat di bumi Arafah, Isyak 4. Kerana kita nak bertolak ke Muzdalifah, putih anak batu. Sampai ke Muzdalifah putih 7 anak batu cukup, kaki boleh putih di Mina, mambak batu. Bermalam atau mabit di bumi Muzdalifah itu wajib haji. Jadi esok lepas subuh, lepas sembahyang subuh, semua jemaah akan bergerak pula ke Mina. Esok tu malam luar matahari dengan ini jadi 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah lepas Zuhur disunatkan melontar jamrah kubra. Dengar baik-baik. 10 Zulhijjah kita hanya melontar telaga besar sahaja. Dia ada 3 telaga, kecil, sedang, besar. 10 Zulhijjah kita hanya melontar telaga besar, kubra atau Al-Aqabah. 10 Zulhijjah 7 anak batu saja. Jadi siapa yang melontar pada 10 Zulhijjah, dia bergunting walaupun dia berada di bumi Mina, dia tahlil awal namanya. Tahlil ni makna membebaskan diri. Kalau dia nak komplit tahlil tsani, dia kena cepat-cepat balik naik ke Mekah. Ada masa untuk tawaf dan sa'i, maknanya selesailah rukun-rukun haji 6. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, tertib, selesai. Dia faham tak ni? Nampak tuan-tuan? Cerita dia. Jadi kita akan melontak pula lagi 11 Zulhijjah, 12, 13. Masa tu baru 3 telaga, 7. Jadi melontak tu juga ada hikmah dia. Kita nak melontar keluar sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Jangan lu hasad dengki kat orang, jangan lu fitnah orang. Ni tak ada kerja pemimpin negara kita lu fitnah orang. Baru ni dalam akhbar. Bagaimana kedudukan ketika Anwar ni penjara? Pula dah. Jadi tulis siap tu makna tahu dah keputusan. Ada hakim di sini dengan marah kat pula. Tahu dah. Dia nak memenjarakan dia buat kali kedua. Saya baca 20 tahun penjara tuan-tuan, tadi kesalahan. Mereka begitu confident, penulis biadab ni. Biadab tak sedap, kerana biadab tak kuat. Aku geram. Tak ada kerja lain kan. Mereka begitu berkeyakinan Anwar akan ke penjara sekali lagi. Banyaklah akhbar saya baca. Ini kita tahu pokok ni. Dalam jiwa mereka ada sifat syaitan. Jadi itu melontak dulu. Oh tuan-tuan tengok orang UMNO dia melontak dulu. Marah kat syaitan. Balik-balik Malaysia dia bapak syaitan. Tu pula melontak tak masuk dalam telaga, kena kepala Pak Arab. Dia kata nampak muka orang macam syaitan. Mazhab lain, dia pun melontak sampai 12 Zulhijjah saja. Dia pun buat nafar awal. Kita nafar tsani. Nafar awal mana? Balik awal. Artilah. Nafar awal, balik awal. Tapi syarat nak nafar awal ada 5 syarat. Salah satu, wajib bermalam